ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Dan insya-Allah sambungan kita daripada kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah hari ini ialah kisah yang kedua. Jadi kita tengok kisah yang kedua yang diletakkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala, iaitu kisah yang bertajuk penderhakaan Alqamah terhadap ibunya. Kisah ni ialah kisah yang tak asing bagi kita masyarakat Melayu ni, dan bahkan mungkin kita membesar dengan cerita-cerita ini ataupun riwayat ini. Iaitu secara umumnya ialah kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Alqamah yang telah melebihkan pasangan dia berbanding ibunya sehingga menyukarkan dia untuk menghembuskan nafas yang terakhir, sehingga dia tak boleh, orang kata apa, mengucapkan lafaz syahadah pada saat dia nak wafat. Jadi kita tengok pendahuluan yang diletakkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala untuk kisah ni. Dia kata kisah Alqamah adalah sebuah sketsa yang syarat dengan nilai sentimental. Memang cerita ni lah cerita yang memberi kesan pada perasaan dan juga suka oleh sebahagian orang untuk dengar. Bahkan ada yang sampai teriak pun kerana dengar cerita ni. Ia melibatkan konflik seorang sahabat sallallahu alaihi wasallam dalam mentaati ibu kandung dan menyayangi isteri. Sahabat Nabi ini ceritanya secara ringkas ialah berkenaan dengan antara taat dan juga menyayangi pasangan. Justru ia dijadikan cerita pengajaran oleh motivator, malahan golongan asatizah, dalam memberikan pengajaran dan juga teladan. Bahkan kalau kita tengok, kerana cerita ni diadakan daurah khusus dululah beberapa tahun yang lepas, dengan sebab ada satu orang penceramah, ustaz yang terkenal di orang kata apa, media sosial dan juga di siaran televisyen ni, yang tak nak tarik balik bila mana orang terangkan kisah ni ada problem dia. Bahkan dia bertegas dan dia berkeras dengan sikap dia bahawasanya cerita tu ialah cerita yang benar, yang boleh diambil pengajaran. Tapi isunya ialah bukan pada pengajaran di sebalik cerita. Isunya ialah periwayatan dan penjagaan satu-satu riwayat itu, tambah-tambah riwayat tu kalau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru ia dijadikan cerita pengajaran oleh motivator, malahan golongan asatizah dalam memberikan pengajaran dan teladan. Juga digunakan oleh ibu bapa agar anak-anak mereka tidak menjadi anak yang derhaka. Ini yang disebut. Alqamah dikatakan seorang sahabat Nabi yang taat, beragama dan banyak bersedekah. Namun malangnya, di saat akhir kehidupannya, beliau mengalami kesukaran untuk menghembuskan nafas terakhir dan tidak dapat mengucapkan kalimah syahadah. Ini telah menimbulkan tanda tanya yang besar dalam kalangan sahabat, sehingga mereka pergi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mengerti bahawa punca kesulitan itu ialah kerana Alqamah yang sudah tua, ialah kerana ibu Alqamah yang sudah tua tidak redha dengan anaknya, disebabkan Alqamah melebihkan isterinya daripada ibu kandungnya sendiri. Atas kebijaksanaan Rasulullah, akhirnya si ibu tua itu memaafkan segala kesalahan anaknya, dan akhirnya Alqamah dapat melafazkan 2 kalimah syahadah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Ini ialah ringkasan cerita tu. Jadi sekarang kita nak tengok sumber cerita ni yang telah disebut oleh para ulama dan juga status cerita ni. Kita tengok ada beberapa sumber yang dibawa oleh penulis
yang diletakkan di sini untuk kita tengok daripada mana asal cerita ni. Ada 4 sumber. Yang pertama dia kata, kisah ini dicatat dalam beberapa buah kitab. Dan antara kitab yang dikenal pasti meriwayatkan cerita ini ialah kitab yang bertajuk Masawi'ul Akhlaq wa Madmumiha. Itu nama kitab dia, yang ditulis oleh satu orang yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Ja'far bin Sahal As-Samiri Al-Kharaiti, wafat pada tahun 327 Hijrah. Dan kitab ini telah dicetak sampai ke zaman sekarang ni di bawah satu terbitan, iaitu terbitan Maktabah As-Sawadi Lit-Tawzi' tahun 1992, dan telah ditahqiq oleh satu orang pentahqiq iaitu Mustafa bin Abu Nasr As-Salbi. Dia ada datangkan riwayat tu lah. Cuma saya nak baca sikit dia punya sanad terjemahan dia tu. Ibrahim bin Al-Junaid mengkhabarkan bahawa Fudail bin Iyad bin Abdul Wahhab mengkhabarkan bahawa Ja'far bin Sulaiman Ad-Da'bi mengkhabarkan daripada Faid Al-Attar, katanya, saya telah mendengar Abdullah bin Abi Aufa mengkhabarkan, seorang lelaki hampir wafat, maka orang mengatakan memintanya untuk mengucap 2 kalimah syahadah, namun tidak mampu mengucapkannya, sedang ia itu mampu berkata-kata dengan perkataan yang lain. Lalu Nabi SAW mendatanginya dan memintanya untuk mengucap, namun ia tetap tidak mampu mengucapkannya. Ia berkata, hatiku sedar, namun saya tidak mampu. Rasulullah bertanyakan sebabnya mengapa. Ia menjawab, saya sudah derhaka kepada ibu saya. Nabi SAW bertanya, apakah ibu kamu masih hidup? Lalu ia menjawab, ya. Lalu Nabi SAW menjemput ibunya dan berkata, berilah redha kepada anakmu. Si ibu pun berkata, ya Allah, sesungguhnya saya menyaksikanmu sebagai Tuhan, dan saya menyaksikan Rasulmu, sesungguhnya saya redha kepadanya. Lalu ia dapat mengucap. Ini riwayat dalam kitab Masawi Al-Akhlaq wa Madmumiha, ringkas je riwayat dia. Kemudian kitab yang kedua. Kitab yang kedua ni terkenal dalam kalangan masyarakat kita dan dibaca, dijadikan sebagai bahan kuliah lah, iaitu kitab Tanbih Al-Ghafili. Yang ni banyak orang baca. Ditulis oleh Abu Laith Nasr Muhammad Al-Hanafi As-Samarqandi, ataupun Abu Laith As-Samarqandi, wafat 373 Hijrah. Yang mana kitab ni diterjemah dalam banyak bahasa, juga dalam bahasa Melayu kita, dan ianya telah dicetak dalam banyak version, mana cetakan Arab dalam tahun yang berbeza-beza, dan telah ditahqiq oleh satu orang bernama As-Sayyid Al-Arabi. Dia datangkan riwayat dia, inilah yang paling panjang. Kalau orang yang ada buku ni, kita boleh tengok 2 muka surat riwayat ni. Kita baca sikitlah riwayat yang dia bawa ni. Diriwayatkan daripada Aban. Aban ni ialah satu orang kata apa, bekas hamba kepada Uthman bin Affan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki pada zaman Nabi yang bernama Alqamah. Beliau banyak berjuang dan juga rajin bersedekah. Jatuh sakit dan sakitnya agak teruk. Lalu beliau mengutus isterinya untuk bertemu Nabi, untuk mengkhabarkan tentang dirinya yang sakit. Baginda seterusnya memerintahkan Bilal, Ali, Salman dan Ammar radhiyallahu anhum, pergilah kamu semua melihat keadaan Alqamah. Yang ni panjang sikit. Dia cerita daripada permulaan jatuh sakitnya Alqamah. Beza dengan kitab sebelum ni, Masawi Al-Akhlaq wa Madmumiha, dia cerita umum saja. Dia tak cerita panjang. Mereka pun bergeraklah. Maknanya sahabat-sahabat Nabi ni, Bilal, Ali, Salman dan Ammar bergerak melawat Alqamah. Mereka mengajarkan Alqamah untuk mengucap 2 kalimah syahadah, namun beliau tidak mampu. Apabila mereka yakin Alqamah itu hampir meninggal dunia, sahabat yang lain telah mengutus Bilal untuk mengkhabarkan keadaannya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah pun bertanya, adakah beliau memiliki ibu bapa? Dikatakan kepada Rasulullah, bapanya meninggal dunia, ibunya pula sudah lanjut usia. Rasulullah pun berkata, wahai Bilal, pergilah ke rumah ibunya, sampaikan salamku kepadanya. Jika dia mampu, minta dia datang bertemu denganku. Tetapi jika dia tidak mampu, tunggulah sehingga aku datang bertemu dengannya. Ini riwayat dia.
Bilal pun pergi dan memaklumkan perkara tersebut kepada Alqamah. Ibu Alqamah pun berkata, jiwaku merupakan tebusan jiwanya. Saya sepatutnya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengambil tongkat dan berjalan ke tempat Rasulullah, dan baginda berkata, bercakap jujurlah kepadaku, sekiranya kamu bohong, wahyu akan datang untuk memaklumkan kepadaku apakah perihal sebenar yang berlaku kepada Alqamah. Jadi Nabi tanya kepada mak Alqamah ni. Ibunya pun berkata, wahai Rasulullah, dia seorang yang rajin salat, juga rajin berpuasa, banyak bersedekah, sehingga tidak diketahui berapa jumlahnya. Rasulullah bertanya lagi, bagaimana hubungan kamu berdua? Dia berkata, ada satu perkara yang aku marah kepada anakku. Rasulullah pun bertanya, apakah ia? Lalu ibunya menjawab, dia melebihkan isterinya daripada saya. Dia mengikut perintah isterinya, sedangkan dia telah derhaka kepadaku. Rasulullah bersabda, kemarahan ibunya menyebabkan lisannya tidak mampu untuk mengucap. Kemudian baginda berkata kepada Bilal, kumpulkanlah kayu api, bakar sahaja Alqamah ini. Ibu Alqamah terus berkata, wahai Rasulullah, ini anakku, belahan daripada jantungku yang akan dibakar di hadapanku. Bagaimana dengan perasaanku? Rasulullah berkata kepada ibunya, wahai ibu, azab Allah itu lebih dahsyat dan kekal. Jika kamu suka ia mendapat redha, hendaklah kamu memaafkannya. Demi nyawaku yang berada di tangannya, salat sedekahnya, iaitu salat dan sedekah Alqamah, tidak bermanfaat selagi mana kamu masih memarahinya. Lalu ringkas ceritanya, orang kata apa? Ibu kepada Alqamah ni pun dia kesian, dan akhirnya dia maafkan, dan akhirnya boleh tengok Alqamah tu dia ucapkan 2 kalimah syahadah dan dia meninggal pada hari itu, dan jenazahnya dimandikan, dikafankan, dan disalatkan jenazahnya, diimamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas selesai daripada pengkebumian Alqamah, Nabi ni dia tazkirah di perkuburan macam kebiasaan. Dan antara isi tazkirah Nabi, dia kata, wahai sekalian muhajirin dan ansar, barang siapa melebihkan isteri daripada ibunya, akan dilaknat Allah, dan amalan fardu dan sunatnya tidak diterima. Ini riwayat yang panjang yang diletak dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Abu Laith As-Samarqandi. Kitab ni ramai orang baca dan dijadikan sebagai silibus kuliah lah di masjid dan surau. Tapi malangnya baca kitab ni tidak ada tahqiq, menyebabkan orang yang mendengar, satu orang ustaz yang mungkin tak berapa kemah dan cermat dalam meriwayatkan cerita, orang akan ingat cerita tu datang daripada sumber yang benar. Jadi orang pun riwayat pada orang lain, sampai kepada orang lain. Sebenarnya dia riwayat yang bermasalah. Nanti kita akan tengok kritikan para ulama. Kitab yang ketiga ialah kitab Dalailun Nubuwah, yang ditulis oleh Abu Bakar bin Ahmad Al-Husain Al-Baihaqi, wafat pada tahun 458 Hijrah. Riwayat yang lebih kurang juga sama dengan riwayat dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Saya tak nak bacalah sebab riwayat dia sama saja. Kemudian kitab yang keempat ialah kitab Tarikh Al-Akhbar Qazwin, yang ditulis oleh Abu Abdullah bin Zakaria Al-Qazwini, wafat pada tahun 682 Hijrah. Kisah yang terdapat dalam kitab ini hampir sama dengan apa yang ada dalam Dalailun Nubuwah. Namun terdapat 2 perkara yang perlu diteliti. Kitab Tanbihul Ghafilin tidak dinyatakan Rasulullah menziarahi Alqamah. Sebaliknya Rasulullah hanya mengutus beberapa orang sahabat. Namun dalam 3 kitab yang lain, termasuk tulisan Al-Hafiz Al-Munziri. Al-Hafiz Al-Munziri ini dia tulis dalam kitab beliau, iaitu At-Targhib wa Tarhib. Ini kitab yang terkenal juga, menyatakan baginda pergi ziarah. Maknanya waktu orang beritahu Alqamah ni dia tak boleh mengucap, dia sakit, Nabi sendiri pergi. Tapi riwayat dalam Tanbihul Ghafilin, Nabi tak pergi. Jika dinyatakan Rasulullah tidak menziarahinya, ini bertentangan dengan akhlak dan seruan Rasulullah sendiri supaya menziarahi orang sakit. Kalau Nabi tak pergi, itu menunjukkan bukanlah Nabi itu beramal ataupun buat benda yang dia pesan kepada umat dia. Bila mana dengar orang sakit, kita pergi ziarah. Sedangkan Nabi dalam riwayat dalam 3 kitab, Masawi Al-Akhlaq, Dalailul Khairat, dan juga Tarikh fi Akhbar Qazwin, 3 ni tak sebut Nabi ziarah. 3 ni sebut Nabi ziarah. Satu yang tak sebut, iaitu Tanbihul Ghafilin. Tunjuk pada kita bahawasanya yang Tanbihul Ghafilin tu
bertentangan dengan apa yang kebiasaan Nabi ajar. Okay. Sekarang kita nak tengok pendapat para ulama terhadap hadis ni ataupun riwayat ni. Banyak pendapat yang dia bawa sini. Pertama daripada Al-Uqaili, wafat pada tahun 322 Hijrah. Dalam kitab beliau yang terkenal iaitu Ad-Du'afa, yang menghimpunkan hadis-hadis dhaif. Dia kata beliau mempertikaikan status perawi yang bernama Faid bin Abdul Rahman Al-Attar ataupun Abu Al-Warqa. Beliau membawa pandangan beberapa para ulama iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya ibn Ma'in dan juga Imam Bukhari yang mengkritik perawi yang bernama Faid bin Abdul Rahman Al-Attar, atau nama dia ialah Abu Al-Warqa. Al-Uqaili kata antara hadis yang diriwayatkan oleh Faid yang problem ni ialah hadis Al-Qamah. Dan kalau kita tengok, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh beberapa orang murid dia tentang status Faid bin Abdul Rahman Abul Warqa ni. Apa jawab Imam Ahmad? Dia kata matrukul hadis. Hadisnya itu matruk, ditinggalkan. Maknanya tidak diambil riwayatnya. Kemudian ditanya kepada Yahya ibn Ma'in, ni sezaman dengan Imam Ahmad. Maka kata Yahya ibn Ma'in, wa qala fi mawdi'in akhar laysa bi syai'in. Aku telah mendengar Yahya berkata tentang Faid bin Abil Warqa. Faid Abul Warqa ini seorang yang lemah. Beliau berkata pada tempat yang lain, iaitu Yahya bin Ma'in, bila mana orang tanya, kerap kali orang tanya tentang perawi ni, dia kata laysa bi syai'in, tidak ada nilai perawi ni. Maknanya perawi yang problem dan sangat-sangat bermasalah dalam meriwayatkan hadis. Kemudian ditanya kepada Bukhari, Imam Bukhari pun jawab munkarul hadis. Hadisnya itu munkar. Maknanya hadis tu tersangat dhaif, bahkan nak pergi kepada palsu pun. Jadi kita boleh tengok itu yang Uqaili nukilkan daripada tiga tokoh, Ahmad bin Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Muhammad bin Ismail al-Bukhari ataupun Imam Bukhari yang tulis Sahih Bukhari. Jadi secara umumnya kita boleh tengok bila mana Uqaili dia sebut tentang Faid Abul Warqa ni, dia kata apa? Wala yutabi'uhu illa man huwa nahwuhu. Tidak akan mengikutinya, iaitu tidak akan orang tu riwayat cerita ni melainkan perangai orang tu sama macam perawi ni, iaitu Faid Abul Warqa. Jadi kata-kata Uqaili tu dia agak tajam sikit. Yang kedua ialah Ibn Jauzi, wafat 597 Hijrah. Dalam kitab dia yang terkenal Al-Mawdu'at, kita tengok apa yang dia sebut. Dia kata telah melemparkan kritikan oleh ulama besar ini terhadap dua orang perawi, iaitu Faid Abul Warqa dan juga Daud bin Ibrahim. Apa kata Ibn Jauzi? Dia kata hadzal hadis la yasihhu an Rasulillah. Hadis ini tidak sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dalamnya terdapat seorang perawi bernama Faid. Jadi kita boleh tengok disiplin para ulama dalam menerima riwayat-riwayat itu cukup kemah dan cermat, diperhalusi kajiannya. Jadi dia tak terima, bukan tak terima, dia ada orang bila mana kita kata kisah ni tak betul, para ulama banyak kata kisah ni problem, jangan riwayat. Dia pergi faham bila mana kita kata jangan riwayat, dia pergi faham kalau macam tu bolehlah deraka pada mak ayah. Dia pergi ke situ. Okay. Kita kata riwayat ni nak sandar pada Nabi tak kuat. Kalau kamu riwayat juga, takut-takut termasuk dalam hadis Nabi. Nabi kata siapa yang riwayat satu benda lalu dakwa ianya daripada aku, telah siap tempat duduk ia dalam neraka. Kita bimbang dia pergi ke situ, dia pergi putar, spin kata-kata kita. Dia kata orang yang kata hadis ni palsu ataupun mungkar ataupun tersangat dhaif ialah orang yang melarang buat baik pada mak dan ayah dan orang yang menganjurkan lebihkan pasangan. Dia pergi ke situ. Itu ialah benda-benda yang pelik. Benda-benda yang orang tak kata, kita dengan andaian kita. Dan ini ialah benda-benda yang cuba nak divert orang dan cuba tak nak mengaku silap. Itu saja sebenarnya yang saya duk tengok. Orang yang duk riwayat ni dia tak nak tarik balik sebab apa? Pertama, siaran tu siaran televisyen, merata dah orang dengar.
Orang-orang yang tak terlibat dengan media sosial ni, terutamanya orang yang dah berumur, memang dia akan ambil ilmu daripada TV ni lah. Tak kira lah siaran apa pun. Jadi bila mana dia dengar, dia seronok, dia cerita ke orang. Nak tarik balik ni, tak ada. Di Malaysia kita ni, dia memang tidak ada siaran TV ataupun siaran agama, yang mana dalam siaran agama tu ataupun dalam program tu, penceramah-penceramah yang tersilap, dia boleh tarik balik riwayat dia. Tak ada. Rancangan program tu tidak ada di Malaysia. Di setengah-setengah negara Arab ada. Setengah negara Arab ni, dia bukan macam tempat kita. Tempat kita ni, kita buat program forum ke, ceramah ke, tanyalah ustaz ke, apalah. Okay. Tapi ada setengah negara Arab yang menarik. Saya tak ingat, saya pernah tengok lah rancangan ni dulu. Rancangan ni lah dia panggil penceramah yang pernah tersilap sebut riwayat, penceramah tu tarik balik. Memang malu nak buat kerja ni. Tapi ianya satu benda yang, orang kata apa, yang jujur. Yang boleh masuk dalam rancangan tu ialah orang-orang yang jujur. Yang boleh tarik balik benda tu. Okay. Dan di tempat kita ni dia beza. Bila mana kita kritik, periwayatannya, dia kata kita sedang promote orang untuk tidak taat pada mak dan ayah. Dan ini ialah perbuatan divert. Tukar apa yang orang maksudkan daripada apa yang orang cakap. Jadi dia membuat andaian. Dan benda-benda seperti ini ialah sangat bahaya, terutamanya zaman media sosial ni lah. Okay. Sama macam yang datang jabat mufti 2-3 hari lepas. Datang daripada Penang tu, yang kata dakwa makrifat tu, saya ada dalam pertemuan tu. Okay. Dia cakap lain. Datuk Mufti cakap lain. Okay. Semalam dia keluar status. Dia kata, bila mana orang minta sains, dia minta Datuk Mufti sains satu surat yang dia bawa. Surat tu konon-kononnya nak guna sebagai satu bahan bukti untuk beri pada lawyer. Lawyer nak saman, lawyer akan kemukakan saman di atas fatwa menyesatkan dia. Fatwa menyesatkan dia lah. Fatwa perlih ni dia tak sebut fatwa kawan tu sesat dan orang ni sesat. Fatwa tu nama dia fatwa batiniyah. Orang yang baca fatwa tu daripada atas sampai bawah, dia akan tengok kita senaraikan. Orang kata apa? Beberapa 5 perkara lah yang ada dalam kumpulan batiniyah ni. Antaranya yang disebut situ ialah mendakwa semua makhluk ini ialah orang kata apa, kesan ataupun bahagian daripada sifat Allah Ta'ala. Kita ni ialah sifat Tuhan. Kita ni bukan makhluk Tuhan. Kita ni ialah sebahagian pada sifat Tuhan. Allah Ta'ala lepas tu ada sifat. Sebab tu ada satu orang penceramah geng ni, bila mana dia ceramah, dia kata, kalau kita tengok perempuan cantik, itulah Allah Ta'ala, dia kata. Sebab kecantikan perempuan itu ialah bahagian daripada wajah Tuhan. Ramai orang kritik. Bukan kata yang perlih, orang yang aliran lain pun kritik. Maknanya ustaz-ustaz daripada aliran lain pun kritik dia. Tapi dia tak nak terima, dia tak nak tarik balik. Okay. Kita duk cerita, nak terang yang tu, dia tak sempat, dia pun belah lagi. Okay. Tiba-tiba buat status, dia kata, bila mana kita minta sain, dan kata, fatwa tu belum endorse by raja ataupun by king. Okay. Saya duduk ada dalam pertemuan tu. Saya kata dia ni memang tak faham apa yang orang sebut. Macam mana dia dakwa dia boleh faham kalamullah dengan kalam Rasul? Kalam orang pun dia tak faham. Okay. Kalam orang pun dia tak faham. Datuk Mufti kata fatwa ni dia endorse by king. Bukan fatwa ni belum endorse by king, tapi dia tu gelabah sangat. Dia gopoh, dia kata fatwa tak endorse, kenapa boleh upload ataupun kenapa boleh rasmikan fatwa tu? Orang nak beritahu dekat dia, kalau hang nak pergi bawa fatwa ni dan nak pergi saman, kena tahu fatwa ni telah endorse by king. Maknanya telah persetujui oleh raja. Bukan orang kata fatwa yang ada dalam web tu raja tak setuju lagi. Orang kata lain, dia faham lain. Orang nak beritahu, kalau hang pergi dekat mahkamah, bayar duit pun tak akan menang lah, maknanya buang masa mu je. Tak faham. Dia tak faham yang tu. Kita kesian kat dia. Dia duk kata duit tak ada. Tapi orang kata apa, orang Pantai Timur kata agah lagi nak bercakap tu. Masih lagi nak bercakap. Tiba-tiba duk buat cerita putar. Dia tu okey lah, dia putar. Yang tak tahannya yang duk komen bawah tu.
terputar sekali. Yang tu bahaya tu sebab dia 2 kali kena putar dengan kawan tu dah sekali. Agama pun terputar juga sebab ambil daripada tu. Okey. Jadi ini benda yang orang kata apa yang orang salah faham. Orang cakap benda lain, dia faham macam lain. Dan itulah benda yang saya tengok dan kita hadapi hari ni bila mana kita cerita satu orang penceramah ni dia riwayat ataupun satu orang penceramah ni dia salah jawab hukum, ada orang tegur dia punya kesilapan tu. Tiba-tiba dia tak boleh terima, tiba-tiba dia keluarkan kenyataan, dia kata, geng-geng ni belajar luar negara, belajar di Jordan ke, belajar di Madinah 4-5 tahun dah rasa alim. Siapa yang kata orang belajar 4-5 tahun yang pergi mengaku alim? Saya nak suruh dia tunjuk kat siapa yang kata. Siapa yang belajar 5-6 tahun, yang ada CJ PhD, yang pernah di Malaysia ni, sama ada yang duduk di Perlis ke, yang luar, tak kira lah. Yang dia sebut dalam kuliah dia, saya ni lepas belajar 4 tahun Jordan, saya rasa alim sangat-sangat lah. Tunjukkan pada kita yang kata lagu tu. Ataupun anda tak puas hati dengan soalan dia, tiba-tiba anda pergi letak kepada dia satu pertuduhan itu. Okay. Dia tak boleh jawab, tak boleh bawa dalil, dia pergi cerita macam tu pada orang. Orang tanya soalan ni jawapan kata apa, riwayat tu, dalil dia daripada mana? Tiba-tiba dia tak boleh jawab, dia kata, ni lah orang baru belajar 4-5 tahun dah rasa alim. Orang yang tanya dalil bukan dia rasa dia alim, dia rasa bertanggungjawab untuk menerima riwayat tu dan dia ada sikap cermat dan berhati-hati. Ni bukan perasaan alim. Okay. Ini ialah benda-benda yang berlaku bila mana kita cerita, dia pergi putar macam tu. Dan inilah style yang daripada dulu lagi, orang macam tu. Dia bawa benda tu. Dan taklah bermakna bila mana kita tanya, Ustaz, apa yang Ustaz cerita tadi boleh tak datangkan sumber? Bukanlah orang tu sedang kata, Ustaz, saya nak beritahu satu benda. Ustaz bodoh punya. Bukan maksud itu. Yang bertanya tak kata macam tu. Okay. Yang bertanya cuma minta sumber. Tiba-tiba ada entah daripada mana, boleh buat status, dia kata, kita pergi kedai makan pun, kita tengok menu je, kita tak tengok kandungan makanan tu dia buat pada apa. Ini daripada orang-orang yang ada nama juga, tapi dia boleh cakap dengan bahasa macam tu. Mana nak kata minta dalil tu tak penting, tanya dalil perincian tu tak penting. Sebab kita pergi makan dekat kedai ni, kita nak makan, bukan kita nak pergi belajar masak dengan tukang masak kedai tu. Inilah benda-benda yang orang kata apa, yang pelik. Tapi sebenarnya kalau dia tahulah, kalau dia pergi kedai makan biasa, memang menu tu dia hanya letak nama je. Nasi goreng Pattaya ke, kuih tiaw goreng ke apa. Tapi kalau kita pergi kedai makan yang high class, setiap makanan tu diberitahu apa ingredient dia. Jadi itu pun kita boleh tengok. Kedai makan mahal dengan kedai makan yang murah, tapi perbandingan tu jauh. Orang kata tak kena langsung. Tak kena langsung. Bahkan kalau kita tengok kritikan para ulama dalam riwayat Al-Qamah ni, orang-orang yang tanya pada para ulama tu, tak ada para ulama kata, cukuplah kamu tahu riwayat dia dhaif, aku tak perlu cerita dah. Percayalah pada aku tak akan tipu ya. Okay. Dia tak akan guna sentimen personality untuk orang yakin pada dakwaannya. Kita tengok Ibn Jauzi, dia sebut benda tu. Kemudian kita tengok Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitab dia At-Targhib wa Tarhib. Apa dia kata? Bila mana dia datangkan riwayat, dia sebut status hadis tu. Dia kata hadis ini dhaif jiddan. Wa ruwiya an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa atahu at faqala syabun yujawwidu bi nafsihi faqila lahu qul la ilaha illa Allah faqala la astati'. Kata Al-Hafiz Al-Munziri, hadis ini tersangat dhaif, iaitu hadis yang telah diriwayatkan daripada satu orang sahabat bernama Abdullah bin Abi Aufa. Bukan dia nak kata sahabat tu dhaif. Jalur periwayatan tu yang ada sebut Abdullah bin Abi Aufa, sebenarnya hadis tu tak berlaku pun. Tidak Abdullah bin Abi Aufa ni dia dengar kepada sahabat tu. Sebab Abdullah bin Abi Aufa ni dia ada pertikaian di kalangan para ulama, sama ada dia ni tabi'in ataupun sahabat. Tapi yang tepat dia sahabat lah. Pada zaman berlakunya pertembungan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Talib, dia ni pro kepada Ali bin Abi Talib. Sehingga orang kata dia ni tasyayyuh, dia tak syiah, dia tasyayyuh, dia over kepada Ali. Kemudian Az-Zahabi dalam kitab beliau Tartib Al-Mawdu'at. Okay. Apa kata Az-Zahabi?
Az-Zahabi ni banyak dia tulis kitab. Okay. Dia kata dalam riwayat ni dia mengkritik perawi yang bernama Daud bin Ibrahim sahaja. Dia fokus kepada Daud bin Ibrahim. Yang sebelum ni kalau kita tengok Al-Uqaili dia fokus kepada Faid Abu Al-Warqa. Faid Abu Al-Warqa itu. Okay. Dan dia sebut dalam kitab beliau Mizanul I'tidal, rawahu Daud bin Ibrahim kadzdzab. Diriwayatkan daripada Daud bin Ibrahim, dan riwayat Daud bin Ibrahim ini ialah seorang yang kadzdzab, pendusta. Dia letak macam tu dan dia kata macam tu kepada Daud bin Ibrahim. Jadi kita tak perlu tengok panjang lah. Maknanya nak sebut pada kita, ianya satu lafaz yang memang jelas. Kadzdzab tu, pendusta. As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti, dan kita tengok apa yang disebut oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Lali'ul Masnu', Al-Lali'ul Masnu' fi Ahadith Al-Mawdu'ah. Dia sebut sebagaimana alim ulama yang lain, beliau juga mengkritik perawi bernama Faid Abul Warqa. Beliau menjelaskan bahawa kisah ini yang telah diriwayatkan oleh seorang yang bernama Al-Kharaiti dalam kitab dia Masawi Al-Akhlaq, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan At-Tabarani, namun kesemuanya diriwayatkan oleh Faid. Kata As-Suyuti, la yasihhu faidun matruk. Tidak sahih kerana dia seorang yang matruk, seperti mana yang telah disebutkan oleh Uqaili. Dia dan Daud itu ialah kadzdzab. Maknanya Faid dan Daud itu ialah kadzdzab. Yang seterusnya ialah Ibn Iraq dalam Tanzihus Syariah, Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah an Al-Ahadith As-Saniyatul Mawdu'ah, pun fokus pada Faid dan Daud bin Ibrahim. Saya tak nak bacalah dia punya riwayat tu. Okey. Kemudian oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Asy-Syaukani dalam Fawaid Al-Majmu'ah. Apa dia sebut? Asy-Syaukani memberi komentar tanpa menjelaskan siapakah perawi yang bermasalah. Berkemungkinan beliau juga sama seperti ulama lain yang mengkritik dua orang tu, iaitu Faid dan Daud bin Ibrahim. Cuma Syaukani tak jelaskan. Dia cuma kata seperti mana yang telah disebutkan oleh Uqaili dan lain-lain, bahawasanya pada sanad ini matruk ada, perawi matruk ada, kadzdzab pun ada, dan ada lagi turuqun ukhra, ada lagi riwayat-riwayat yang lain. Komentar para ulama terhadap Faid Abdul Rahman Al-Attar ataupun Abu Al-Warqa. Terdapat ramai ulama yang melemparkan kritikan terhadap Faid dalam kitab berkaitan ilmu rijal al-hadis atau ilmu berkenaan dengan perawi hadis. Jika bab sebelum ini membincangkan tentang kritikan para ulama tentang kedudukan hadis yang mana kesemuanya menyalahkan Faid, bab ini pula menjelaskan secara langsung kepada kita kritikan para ulama terhadap Faid. Maknanya nak sebut pada kita sini, kalau kita jumpa hadis yang dalam sanad dia tu ada satu orang perawi, nama dia Faid bin Abdul Rahman Al-Attar ataupun Abul Warqa. Bukan cerita Al-Qamah saja, cerita mana-mana pun yang ada nama perawi ni, Faid Abdul Rahman Al-Attar atau Abul Warqa. Dua-dua tu orang yang sama sahaja. Okay. Jadi dalam buku ni dia datangkan satu perbahasan khusus nak tunjuk kepada kita, kawan ni bermasalah, bukan hanya cerita Al-Qamah, cerita-cerita lain pun dia bermasalah. Okay. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Tahdzibut Tahdzib, nama Faid telah ditulis sebagai Faid bin Abdul Rahman Al-Kufi Abu Al-Warqa Al-Attar. Ibn Hajar menjelaskan antara ulama yang mengkritik beliau ialah Imam Ahmad. Maknanya dia ni lagi awal pada Imam Ahmad. Sebab Imam Ahmad tu 241. Ini ialah pemalsu hadis. Orang kata apa? Bukan pemalsu. Dia ni ialah orang yang tak cermat dalam meriwayatkan hadis. Tak cermat. Okay. Yahya ibn Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah, Al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, Al-Hakim dan Ibn Adi sebagainya cerita tentang problem Faid ni. Ada 5 benda yang dia sebut sini. Iaitu Abdullah bin Ahmad meriwayatkan daripada bapanya, iaitu anak kepada Imam Ahmad. Dia kata Faid seorang yang matruk. Imam Bukhari mengatakan Faid ialah seorang yang munkarul hadis. At-Tirmizi mengatakan dia seorang yang lemah dalam riwayat hadis. Ibn Hibban mengatakan tidak harus kita berhujah dengan menggunakan riwayat daripada Faid ini. Al-Hakim dia sebut Faid itu meriwayatkan hadis-hadis palsu daripada Ibn Abi Aufa. Maknanya dia reka atas nama seorang sahabat yang bernama Ibn Abi
Aufa. Al-Hakim paling jelas dia sebut ini ialah satu orang yang suka riwayat hadis palsu. Bagi Ibn Adi dalam Al-Kamil fil Du'afa'ir Rijal, beliau menamakan Faid dengan Faid bin Abdul Rahman bin Abul Warqa Al-Kufi, seorang yang datang daripada Kufah, daripada Iraq lah. Beliau turut memetik beberapa pandangan ulama yang lain, iaitu antaranya ialah Ibn Hammad daripada Abbas Ibn Muhammad mengkhabarkan kepada kami, Yahya Ibn Ma'in berkata Faid itu seorang yang tidak thiqah. Dalam kenyataan yang lain pula beliau mengatakan Faid Abul Warqa ialah seorang yang lemah. Ibn Hammad mengkhabarkan kepada kami bahawa Abdullah bin Ahmad mengkhabarkan kepada saya bahawa ayahnya Imam Ahmad berkata Faid Abul Warqa ialah satu orang yang matruk hadis. Okay. Poin dia dah dalam buku ni dia tak sebut dah yang ujung-ujung tu. Okay. Cuma saya nak simpulkan sini ialah pertama, ada dua orang perawi yang problem, iaitu Faid bin Abdul Rahman, yang ni paling banyak kritikan para ulama terhadap beliau. Yang kedua ialah Daud bin Ibrahim. Kita belajar sikit lah ilmu rijal hari ni. Kita dengar saja hadis, kalaulah ustaz tu dia baca sanad komplit, terperasan dua nama ni, Faid dengan Daud. Jadi kita kena hati-hatilah. Riwayat daripada dua orang ni adalah riwayat yang sangat problem, sebab kedua-duanya telah dihukum oleh para ulama sebagai matrukul hadis dan juga kadzab. Kesimpulan akhir kita nak sebut sini, buat baik kepada mak dan ayah itu ialah satu benda yang dituntut dalam agama. Cuma cerita ni saja problem. Sebab arahan buat baik itu ialah jelas dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan bila mana Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kita untuk menyembahnya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Sini saya nak sebut kepada semua yang ada. Perkataan buat baik pada mak dan ayah ni disebut dengan nama ihsan. Cuma orang kita dia sebut taat. Taat dan ihsan dua benda beza. Taat itu pada Allah Ta'ala, ihsan itu pada mak dan ayah. Kita melakukan ihsan pada mak dan ayah selama mana apa yang mak dan ayah minta pada kita tu masih lagi duduk bawah ketaatan Allah dan Rasul. Kalau apa yang mak dan ayah kita minta ialah benda yang bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul, tidak ada ketaatan padanya, tidak ada ihsan pada permintaan itu. Okay. Dan bila mana bertembung di antara kepentingan tertentu dengan ihsan pada mak dan ayah, ini satu benda yang kita kena faham, ianya perlukan kepada kefahaman ataupun fiqh yang lebih luas. Menjaga kebajikan pasangan, ianya juga ialah benda yang dituntut dalam agama. Jangan atas nama taat kepada mak dan ayah, kadang-kadang kita terabai bahagian itu. Okay. Sebab saya tengok kebanyakan penceramah ni dia tak fokus untuk bahagian memahami konsep, orang kata apa, memberikan hak kepada pasangan. Dia lebih kepada mak dan ayah. Banyak orang ceramah macam tu. Dia kata kita ni kahwin, ada anak, ada isteri, ada pasangan, kita lebih bersama dengan pasangan apa-apa semua, sehingga kita lupakan mak dan ayah. Okay. Benda tu memang salah lah. Kalau orang tu dia lupa memang salah. Okay. Tapi satu benda kita kena tahu, mak dan ayah itu ianya juga ialah manusia yang kadang-kadang datang juga pada mak dan ayah kita tu, benda-benda yang dia minta, dia dah bersifat over sehingga dia kacau kita punya prioriti hukum tu. Buat baik kepada isteri, anak-anak, itu ialah prioriti hukum, tanggungjawab kita. Tapi mak dan ayah dia kena faham, dia jangan over terlebih. Sebab tu kita tengok punca penceraian di negara kita ni juga ialah satu orang lelaki, dia suami, dia berhadapan dengan dilema, nak lebih pada mak dan ayah ke ataupun nak lebih pada isteri. Jawapannya, dia kena utamakan isteri dia dalam banyak keputusan kehidupan dia. Okay. Sebab tu para ulama bahas hukum tentang bab duduknya satu rumah menantu dengan mertua. Ianya benda yang sangat bahaya. Sangat bahaya. Mungkin sebahagian orang zaman sekarang ni benda ni orang kata apa, ramai orang buat dengan sebab cara hidup tak berapa stabil ni, ramai orang pilih untuk duduk bersama dengan mertua. Terutamanya pasangan-pasangan muda yang baru kahwin. Okay, dengan sebab nak kahwin. Sebab sekarang ni
Dia jadi macam tu sebab apa tu? Sebab ustaz-ustaz juga kempen suruh kahwin awal. Dia kempen orang kahwin tu bagus, benda tu bagus. Tapi dia kena sedarkan juga dalam bab urusan perkahwinan, bukan hanya semudah kahwin selesai. Kamu berhadapan dengan bab nak mentaati dan balance di antara pasangan dan juga mak dan ayah. Ilmu ni jarang diberitahu, ataupun kefahaman ni jangan diberitahu. Sebab tu satu orang lelaki dia nak kahwin, dia kena tengok, orang kata apa, keperluan dia. Dia kena sediakan tempat tinggal yang berasingan. Tuan-tuan tengoklah pandangan para ulama tentang isu duduk satu rumah ni. Kebanyakannya para ulama dia tak sampai haram, kebanyakannya tak benarkan. Sebab dia boleh menjadi punca keretakan. Itu sebab kadang-kadang sebahagian lelaki ni dia jadi malu Allah, dia lebihkan mak dia, sehingga dia nafikan hak pasangan dia. Jadi ini benda yang dia kena balance. Dan kita kena tahu, syaitan pun dia akan pergi pada mak kita tu. Bila mana dia tengok kita ni duduk dengan pasangan, dia tu boleh datang perasaan cemburu. Benda tu boleh pergi. Boleh pergi kepada, terutamanya mak yang tidak ada suami, mak yang dah kematian, ayah kita dah mati dah, dia duduk seorang. Dia rasa cemburu, dia tengok anak dia layan isteri dia. Padahal benda tu tak ada apa-apa pun. Saya tak kata ada sebahagian mak ayah yang open, sebab dia ada ilmu, dia faham benda ni. Tapi nak kata syaitan tu dia boleh pergi, dia boleh panaskan mak kita tu, sehingga semua kita buat dengan pasangan dia tak selesa. Terutama yang duduk serumah. Benda ni saya selalu sebutlah, terutamanya pasangan-pasangan muda. Dia kena usaha benda ni, kena keluar. Banyak kes penceraian kerana benda ni. Sebab dia seorang isteri, dia ada hak untuk menguasai. Saya beri istilah mudah ya tuan-tuan. Dua singa duduk dalam satu bukit, dia tak akan menang. Dia bahaya kepada orang tu. Dua-dua tu singa belaka. Yang ni ada angin dia, yang tu ada angin dia. Hari ni dia cakap elok dengan menantu dia, esok dia cakap tak elok dengan menantu dia. Benda tu biasalah. Sangat banyak kes seperti ni. Ini antara sebab kadang-kadang orang kurang bercakap bab ni. Ada orang dia kata kita kena taat. Okey, betul. Taat pada mak ayah, betul. Tapi bila mana taat pada mak, bila mana mak dah sebut, cerailah bini kau tu, tak guna punya bini kau. Yang tu hati-hati. Nak kena taat yang tu, kena tengok banyak bab. Ramai orang tergeliat di situ. Akhirnya atas nama taat pada mak, cerai juga. Selesai tak masalah? Tak selesai. Dia duduk rasa macam, alhamdulillah aku dah taat pada mak aku. Tapi kamu akan disoal Tuhan, kamu zalimi pasangan kamu. Benda yang sama juga. Kita terkepit di antara dua. Sebab tu benda ni kena settle awal-awal. Sebab tu ada orang dia kata, kahwin je tak payah fikir bab tempat tinggal. Kena fikir. Benda tu kena fikir. Bagus, kempen kahwin awal tu bagus. Tapi berfikir sebelum berkahwin juga satu benda yang kena kempen juga. Kahwin ni bukan pakat kahwin, ada duit kahwin. Dia kena fikir bab tu. Sebab perkahwinan ni, ia akad lil abad. Dia satu ikatan yang kekal sampai bila-bila. Walaupun satu orang tu dia rasa dengan cerai dia dah selesai, sebenarnya dia tak selesai. Dia masih lagi ada hubungan. Tambah-tambah manusia ni, tambah-tambah pasangan dia dah pernah bersama, dah pernah bersetubuh bersama. Dia manusia ni kalau dia pernah buat benda tu, dia akan ada satu ikatan, kata apa, mental dia ataupun emosi dia tu. Walaupun dia dah bercerai, dia masih lagi ada. Terutama yang bercerai hidup lah. Cuma nak sebut kepada kita bahawasanya ini benda yang perlu difikir, dan banyak orang dia terkepit di antara. Dia nak taat kepada mak dan ayah dia, ataupun dia nak lebihkan pasangan. Lebihkan pasangan pun salah. Taat over pada mak ayah sehingga semua benda kita duk ikut pun salah juga. Dia kena balance di antara dua benda tu. Sebab tu para ulama menggariskan hak-hak yang perlu dipenuhi. Hak-hak yang perlu dipenuhi. Dan mak ayah dia kena fikir dengan lebih terbuka lagi. Anak-anak dia bila mana dia dah ada pasangan, dia punya corak hidup tak sama sebelum dia ada pasangan. Dia dah tak sama. Sebab tu kalau kita belajar daripada keadaan sekeliling pun kita faham. Tuan-tuan tengok, binatang, burung-burung ni, bila mana dia dah boleh terbang, dia tak akan tumpang sarang mak ayah dia balik. Saya bukan kata benda tu salah. Tuan-tuan tengok burung, dia dah besar. Waktu dia kecil, mak dia duk bagi makan apa semua. Dia dah besar, dia pandai cari pasangan, dia tumpang tak rumah mak dia yang lama. Dia tak tumpang.
Burung pun tahu konflik akan berlaku. Okay. Saya bukan nak kata apa. Maknanya kita jarang lah tengok satu sarang tu sampai 5-6 duk ada dalam. Semua besar-besar, siap pasangan bawa pergi situ. Dia tak akan berlaku. Saya bukan kata benda tu salah, tapi pasangan muda dia kena fikir banyak lambat ni. Sebab itulah ramai orang, bukan kata pasangan muda, bahat orang umur 30-an, 40-an, umur-umur macam ni lah. Dia tersilap. Akhirnya dia tertipu atas nama taat pada mak, taat pada ayah. Akhirnya dia abaikan pasangan. Itu bukan ketaatan tu. Itu ialah satu bentuk penafian hak. Kita zalim pada orang sebenarnya. Kita pergi ke dosa zalim. Atas nama nak taat, pergi ke zalim. Jadi ini benda yang kita kena tahu dan kita kena sedar. Dia balance di antara dua. Sebab saya tengok kebanyakan penceramah dia cerita bab Al-Qamar, cerita. Lepas tu dia bagi satu side saja. Konklusi dia satu bahagian saja. Kita janganlah biarkan mak dan ayah. Betul. Tapi pasangan pun tak boleh dizalimi juga. Dua benda yang kita kena balance. Sebab kedua-dua benda tu pun akan disoal oleh Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi rasanya kita berpada situ je untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Dan insya-Allah kita akan sambung pada kisah yang lain pula. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.